Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Mesti sebelum ini kita pernah dengar Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang telah menyebut di dalam ucapan-ucapan beliau tentang rasuah di negara. Sudah pasti Anwar Ibrahim sebagai PMX mempunyai satu visi dan misi untuk menghapuskan rasuah, untuk menyumbat semua perasuah penyakau, tidak kira yang dulu ataupun yang sekarang, sumbat mereka masuk dalam penjara. Namun saudara-saudara, usaha-usaha PMX ini sudah pasti ada halangannya. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kita juga tahu Tun Daim Zainuddin, di mana menara ilham yang disita, dan juga beliau dan istri Naimah Khalid yang kini berhadapan dengan kes mahkamah ataupun berhadapan dengan pertuduhan, berhadapan dengan kes mahkamah, di mana kita pernah mendengar kenyataan daripada Naimah Khalid, saya tidak bersalah, akan buktikan di mahkamah. Bahkan kita juga tahu istri Daim Zainuddin didakwa bersama dengan Daim Zainuddin. Istri Daim Zainuddin didakwa tidak isytihar 12 hartah kepada SPRM, dan pada akhirnya sudah pasti mereka nak lawan Anwar Ibrahim, sehingga Naimah Khalid membuat laporan polis. Naimah akan lapor polis dakwaan Anwar arah siasat Daim Zainuddin. Namun lain yang jadi, bukan Anwar yang mendapat masalah besar. Disahkan pula melalui satu perkongsian daripada BH Online bertarik 18 Oktober. Naimah gagal tangguh sementara perintah bayar RM313.82 juta kepada LHDN. Isteri bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, Toh Puan Naimah Abdul Khalid, gagal menangguhkan sementara perintah supaya beliau membayar tunggakan cukai pendapatan berjumlah RM313.82 juta kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Dr. Shahnaz Sulaiman melalui penghakiman bertulis yang dikeluarkan membuat keputusan itu selepas mendapati tiada keadaan luar biasa yang mewajarkan mahkamah membenarkan permohonan berkenaan. Hakim berkata, ia adalah kerana LHDN yang dinamakan sebagai responden dalam permohonan itu diberi kuasa untuk mengutip cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan ACP 1967. Naimah memohon untuk mengekalkan status quo dalam permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkannya berhubung dakwaan LHDN bahawa beliau tidak menjelaskan cukai taksiran bernilai lebih RM313 juta. Sementara itu, Shahnaz berkata, berdasarkan kepada peruntukan ACP, walaupun prosiding sudah dimulakan, pembayaran cukai mesti dibuat tanpa mengira jumlah sama ada berlebihan atau tidak. Berhubung isu jumlah cukai yang besar perlu dibayar pula. Bagi orang kebanyakan, taksiran cukai sebanyak 30,000 mungkin besar. Namun seperti yang diperuntukkan di bawah ACP, dia masih perlu membuat pembayaran bagi jumlah itu. Jadi saudara-saudara, dalam keputusan ini, adakah kalau Naimah Khalid didapati bersalah, beliau boleh dikenakan tindakan undang-undang? Nah, teman-teman, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Kerajaan yang ada hari ini kerajaan perpaduan. Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Saudara-saudara, kerajaan PHBN hari ini yang mungkin mempunyai kekuatan yang kukuh sehingga boleh meneruskan kerjasama ini sehingga PRU16. Namun ada yang berkata UMNO lebih baik gerak solo. Tapi PRU16 dan begitu juga Pakatan Harapan gerak solo pada PRU16. Namun ada juga yang kata baik PHBN terus kekalkan kerjasama. Bagaimana pula dengan parti-parti di dalam pembangkang? Saudara-saudara, satu artikel yang saya nak kongsikan kepada Anda melalui Malaysia Kini bertarik 18 Oktober
Tidak heran jika PAS DAP kembali berpelukan, kata ahli MKT UMNO. Adakah PAS dan DAP boleh pula membentuk kerajaan yang baru nanti ataupun kerajaan yang ada hari ini? MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi berkata, dia tidak akan terkejut jika PAS bekerja sama dengan DAP. Sekali lagi, semata-mata untuk berkuasa. Bayangkan kalau PAS masuk di dalam kerajaan yang ada hari ini, bagaimana dengan Perikatan Nasional? Masih kuatkah PN tanpa PAS? Masih kuatkah Bersatu tanpa PAS? Mengulas kenyataan veteran UMNO Tengku Razali yang berkata parti Islam itu akan bekerja sama dengan mana-mana parti demi kuasa, katanya PAS gelisah bila tidak lagi duduk dalam kerajaan. PAS sudah ada rekod mengeluarkan apa saja fatwa politik yang akan menghalalkan tindak tanduknya. PAS sudah lama. PAS gelisah bila tidak lagi duduk dalam kerajaan, katanya menerusi satu hantaran di Facebook. Dalam satu temu bual baru-baru ini, Razali berkata, misi PAS yang berangan-angan untuk menghidupkan semula gabungan politik Mufakat Nasional adalah jelas untuk mendapatkan kuasa semula. PAS ini, jika tiada perkara mereka boleh dapat untung, mereka tidak akan bersama dengan UMNO. PAS mahu kekal berkuasa dan jika mereka fikir tiada peluang untuk kekal dalam pemerintahan negara, sudah nampak parti ini awal-awal lari daripada UMNO. Jadi saudara-saudara, menurut MKT UMNO tidak heran jika PAS DAP kembali berpelukan. Namun satu lagi berita yang mengejutkan yang berkata, kalau mahu cepat jadi kerajaan, PAS boleh sertai kerajaan Madani, kata Fuad Zarkashi melalui perkongsian daripada Malaysia Gazette bertarik 18 Oktober. Bukan sesuatu yang mengherankan sekiranya PAS kembali bekerja sama dengan DAP, kata MKT UMNO Fuad Zarkashi. Ini kerana dakwa Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor itu, PAS akan bekerja sama dengan mana-mana parti demi kuasa dan gelisah apabila tidak lagi duduk dalam kerajaan. Saudara-saudara, andai kata PAS masuk di dalam kerajaan yang hari ini, apa pandangan yang Anda boleh berikan? Sila komen di bawah. Dan bagaimana dengan UMNO yang ada di dalam kerajaan hari ini? Dan bagaimana dengan Parti Bersatu yang di dalam Perikatan Nasional hari ini bersama-sama dengan PAS ataupun Perikatan Nasional sebagai pembangkang? Kalau PAS masuk kerajaan, sudah pasti Bersatu tinggal dengan gerakan di dalam PN. Ataupun mungkin satu blok PN terus sokong kerajaan. Saudara-saudara, apa komen Anda?